Percuma di Mi Watch. Garis panduan tambahan bagi pilihan raya umum jika ia diadakan semasa pandemik COVID-19. Tiada ibadah korban di Singapura tahun ini, tetapi tempahan kambing masih diterima di masjid-masjid tempatan. Sehingga 98% pelajar sekolah rendah tempatan kembali ke sekolah hari ini. Bersama berita untuk perinciannya 8 malam ini. Lagu gembira, lagu mesra, lagu nostalgia. Lagu yang membawa penuh memori. Dari rumah saya ke rumah anda. Jadi jangan lupa menonton La 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 Lagu Kita setiap hari Jumaat 8.30 malam hanya di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di Mi Watch. Berita jam 8 malam. Jabatan Pilihan Raya umumkan beberapa garis panduan tambahan jika pilihan raya diadakan semasa pandemik COVID-19. RSC ditubuhkan merata negara sebagai sebahagian usaha tingkatkan ujian COVID-19. Masjid-masjid tempatan akan terima tempahan korban dijalankan di Australia dan tidak akan import kambing untuk tahun ini. Salam sejahtera. Jabatan Pilihan Raya ELD mengumumkan beberapa garis panduan tambahan bagi pilihan raya umum akan datang sekiranya ia diadakan dalam tempoh pandemik COVID-19. Keutamaannya, tegas ELD adalah demi menjaga keselamatan para pengundi, calon dan pegawai pilihan raya. Wartawan Izwan Uthman menjelaskan perinciannya. Bagi mengurangkan kesesakan di pusat mengundi, sebanyak 1,100 pusat mengundi akan disediakan iaitu pertambahan 25% berbanding pilihan raya lalu. Ini sekaligus bermakna purata pengundi di setiap pusat mengundi akan berkurangan sebanyak 20% kepada 2,400 pengundi berbanding 3,000 sebelum ini. Selain itu, waktu mengundi tertentu juga disyorkan demi lebih melindungi warga emas, iaitu pengundi berusia 65 tahun ke atas disyorkan mengundi antara 8 pagi hingga 12 tengah hari. Waktu-waktu untuk mengundi bagi golongan ini akan tertera di kad undian masing-masing dan mereka disyorkan mengundi dalam tempoh 2 jam daripada waktu itu. Namun, sekiranya seseorang itu mahu mengundi di luar waktu yang disyorkan itu, mereka masih dibenarkan. Jika mereka perlu ditemani, hanya seorang anggota keluarga sahaja dibenarkan menemani mereka. Satu khidmat digital juga mengundi sebelum ke sana. Di pusat mengundi, langkah-langkah keselamatan juga dipertingkat. Suhu badan semua pengundi akan diperiksa sebelum mereka mula beratur. Jarak selamat perlu terus dipatuhi. Setibanya giliran mereka, para pengundi akan diminta membuka pelitup bagi tujuan pengesahan identiti. Selain itu, mereka perlu menggunakan cecair pembasmi kuman dan memakai sarung tangan pakai buang sebelum menerima kertas undi. Ini bagi mengurangkan risiko pena pemangkah tercemar dengan virus. Para pengundi juga boleh membawa pena mereka sendiri. Dengan adanya pendaftaran secara elektronik pula, para pengundi boleh mengimbas sendiri kad pengenalan mereka. Keseluruhan proses mengundi ini dijangka tidak memakan masa lebih 5 minit.
semua tempat yang digunakan orang ramai akan dibersihkan setiap 30 minit. Para pengundi yang tidak sihat dinasihati supaya jangan keluar mengundi dan tidak perlu risau bahawa ini akan menjejas hak mereka untuk mengundi pada masa depan. ELD menjelaskan mereka boleh memasukkan semula nama mereka ke dalam senarai pengundi dan meletakkan tidak sihat sebagai sebabnya. Bagi mereka yang dikenakan notis jangan keluar rumah atau SHN di kemudahan yang dikhaskan, pusat mengundi khusus akan disediakan buat mereka. Untuk mereka yang menjalani SHN di rumah atau cuti sakit dengan simptom-simptom masalah pernafasan, Sementara itu, calon-calon dan ejen-ejen pilihan raya digalak menggunakan khidmat digital untuk menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi hari penamaan calon. Ini bagi memastikan urusan pencalonan berjalan dengan selamat di tengah-tengah penularan COVID-19. Apabila rit pilihan raya dikeluarkan, khidmat digital akan tersedia di laman web Jabatan Pilihan Raya. Calon-calon yang mahu menghantar borang-borang masing-masing dalam bentuk salinan cetak masih boleh berbuat demikian. Bagaimanapun, mereka harus memuat turun dan mencetak borang-borang itu dari laman web tersebut. Jika seseorang calon tidak sihat pada hari penamaan calon, wakil yang berdaftar boleh menghantar dokumen pencalonan bagi pihaknya. Di pusat penamaan calon, langkah-langkah pencegahan seperti pemeriksaan suhu badan dan pengesanan kontak akan dilaksanakan. Jika ada calon yang didapati demam atau mempunyai simptom-simptom masalah pernafasan, mereka akan dibawa ke kawasan berasingan. Mereka juga boleh memeriksa dokumen-dokumen pencalonan calon-calon lain di kawasan yang berbeza. Semua orang harus mematuhi jarak selamat apabila berurusan dengan para pegawai pilihan raya. Jabatan Pilihan Raya menyatakan persoalan berkenaan kempen pilihan raya, kegiatan bertemu penduduk dan lawatan rumah ke rumah oleh calon-calon masih bergantung pada keadaan COVID-19 di negara ini pada ketika itu. Oleh yang demikian, garis panduannya hanya akan dikeluarkan kemudian berdasarkan panduan Kementerian Kesihatan. Kempen-kempen secara online masih boleh diteruskan seperti pilihan raya yang lalu. Calon-calon pilihan raya yang mahu meletakkan iklan pilihan raya di internet IEA mesti mengisytiharkan jika iklan-iklan itu dibayar dan siapa yang menajaknya. Ini merupakan pindaan kepada Undang-Undang Pengiklanan Pilihan Raya yang berkuat kuasa hari ini. Pindaan itu bertujuan meningkatkan ketelusan dan kebertanggungjawapan ke atas setiap IEA berbayar. Sebelum ini, calon-calon perlu membuat pengisytiharan tentang semua wadah online yang mereka gunakan bagi menyiarkan IEA mereka. Kini, mereka perlu menyertakan lebih banyak perincian. Ini termasuklah sama ada IEA itu dibayar, jenis perkhidmatan yang digunakan, tempoh ia disiarkan serta sumber pendanaan bagi iklan itu. Pihak yang menajak IEA tersebut perlu tertera dengan jelas seperti pada iklan di sebelah kiri sama ada dibayar oleh calon itu sendiri, parti ataupun pihak ketiga. Bagi memastikan kebertanggungjawapan pada setiap IEA berbayar, pihak yang bukan calon, parti atau pihak ketiga yang diluluskan juga tidak dibenarkan untuk menyiarkannya. Ini bermakna hanya IEA yang tidak berbayar sahaja boleh disiarkan oleh pihak yang tidak diluluskan. Di bawah pindaan ini, pecahan perbelanjaan untuk IEA berbayar perlu disertakan dengan jelas. Semua IEA berbayar ataupun tidak akan tetap diharamkan pada hari mengundi. Pindaan juga dibuat bagi bentuk-bentuk lain iklan pilihan raya seperti kain rentang dan spanduk di mana simbol-simbol yang dikhususkan mesti dipamerkan dan had saiz mesti dipatuhi. Jika peraturan tidak dipatuhi, calon perlu membayar $50 bagi setiap spanduk atau kain rentang yang perlu diturunkan. Ujian COVID-19 akan dipertingkat di kalangan kumpulan-kumpulan yang disasarkan. Ini termasuk mereka yang didiagnos dengan jangkitan pernafasan akut, warga tua berusia lebih 65 tahun dan para pelajar dewasa. Untuk memudahkan ujian